Alostar, Kedah. Nur Helnani Kamal, 38 tahun, seorang pesakit kanser papilari tiroid dan sedang menjalani rawatan hospital. Manakala suaminya, Muhammad Rizal Talaha, 35 tahun, yang kini bekerja sebagai pegawai keselamatan, mempunyai penyakit jantung. Lanjutan daripada kekangan sumber pendapatan, suaminya sanggup menghentikan rawatan dengan mengutamakan keperluan keluarga terlebih dahulu. Lebih terkesan apabila Nur Helnani bersama dua anaknya berusia 5 dan 11 tahun dijangkiti COVID-19 pada Ramadan lalu. Walau apapun dugaan melanda, pasangan suami isteri ini harus kuat demi keluarga tercinta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fiza Sabjahan dalam Bersamamu. Rentetan pandemik hari ini membuatkan kita sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga dalam menjaga kesihatan diri. Namun, di sebalik kita berjaga-jaga dan berhati-hati, wabak COVID-19 ini tidak mengenal siapa mangsa mereka. Episod minggu ini kita akan bersama dengan salah seorang mangsa COVID-19 yang berada di Alostar, Kedah, iaitu keluarga Puan Helnani Kamal. Selain menderita dengan kesempitan hidup dan juga penyakit yang dialami, virus COVID-19 menambah penderitaan keluarga ini. Telah pun terhubung di talian ketika ini, kita bersama dengan Puan Helnani Kamal. Assalamualaikum, apa khabar Puan Helnani dan Cik Rizal? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh kita tahu apa khabar sekeluarga ketika ni? Macam saya seorang pesakit kanser dalam rawatan dekat Hospital Alostar dengan Hospital Pulau Pinang lah. Tak bekerja sebab masalah kesihatan. Sebelum ni ada berniaga, buat kuih. Kadang-kadang ada orang panggil cuci rumah orang. Kira apa ada yang kerja kalau orang panggil. Kadang orang panggil minta beli barang. Buatlah semuanya. Tapi sejak PKP ni COVID kan, jadi payahlah bila dah kita pula family dah kena COVID. Jadi macam orang jadi takut. Bercakap tentang kena COVID tu, kabarnya ketika bulan puasa lalu, Puan dan juga anak yang berusia 5 tahun dan 11 tahun dijangkiti COVID-19. Boleh tak kongsikan sedikit pengalaman tersebut? Waktu kena COVID tu macam anak je lah balik sekolah, dia cuma demam 2 hari je dekat rumah. Tapi duk ingat demam biasa je. Itu lepas hari ketiga, sekolah telefon bagi tahu kata ada cikgu 8 orang positif COVID. Cikgu tu pula ada mengajak kelas dia. Itu yang pergi buat swab test tu. Bila lepas buat swab test, itu saya pula demam teruk kat rumah. Itu sampai cek result semua positif dengan anak. Itu kira KKM ambil lah, pergi duduk hospital Alostar 3 hari. Itu dah macam pernafasan tu dah okey sikit. Itu terus depan tak ke Kulim lah. Sampai habis kuarantin kat sana. Anak-anak Alhamdulillah sihat. Cuma saya lah macam dia cepat penat, dia semput. Dia jadi tak larat, dia letih. Tapi itulah doktor habaq macam jangka masa tu dia lambat sikit lah nak pulih sebab kita pesakit kanser kan. Kabarnya Cik Rizal juga mengalami masalah jantung, Cik Rizal ya? Penyakit jantung saya kena masa umur, saya tak berapa ingat tapi tahun 2012 atau 2013 tu. Dalam bulan 2 baru ni, bulan 2 bulan 3 lah. Dia jadi pelik, betul dia jadi tak sedap, dia jadi tarik. Itu masuk ni lah zon merah. Tapi bila dia sedap, doktor nak buat treatment dia tak mau. Saya fikir apa isteri dan anak-anak kan, lagipun kami pun tak berapa nak, orang kata apa, senang macam orang lain lah kan, sebab lagi saya boleh buat tu, saya buat lah. Dalam tempoh PKP sekarang ni, bagaimana anda berdua meneruskan kelangsungan hidup dari segi makanan, pakaian dan juga pembelajaran anak-anak? Macam pakaian tu pakai je lah yang mana ada, memang tak pernah beli lah. Cakap makanan pun macam anak-anak pun Alhamdulillah tak banyak ni lah. Cuma apa yang kita bagi dia makan. Cuma kadang-kadang tu adalah macam anak tanya tak ada apa benda sedap apa, macam KFC ke apa, macam tu je lah. Tapi bila kita habaq kita tak ada duit, okeylah, dia pun faham. Tapi dalam tempoh sekarang ni, adakah Cik Rizal masih bekerja? Saya masih bekerja lagi.
Saya kerja sebagai pengawal keselamatan. Tapi kerja tu pun macam kontrak lah. Kalau kerja ada gaji, tak kerja tak ada gaji. Impian tu nak tengok, macam nak tengok lah family kita pun macam family orang lain. Apa anak orang lain ada, anak kita pun ada. Nak sembuh lah daripada sakit ni, kanser dengan batu karang dalam buah pinggang. Kadang tu bila sakit tu rasa macam Allah nak mati dah. Kalau main sakit tak tahan sangat, fikir macam-macam. Tapi bila fikir anak tu, mana kena terus hidup juga lah. Cuma harapan satu lah, saya nak isteri saya macam orang lain lah, sihat. InsyaAllah kita doakan Cik Riza dan juga Puan Helnani. Semoga Puan Helnani diberi kesembuhan dan anak-anak juga membesar menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan juga berjaya insyaAllah. Jaga diri ya. InsyaAllah. Amin. Begitulah serba sedikit kepayahan hidup yang dilalui oleh keluarga Puan Nur Helnani dan suami. Selepas ini, kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang telah pun membantu keluarga ini. Bersamamu berehat seketika, kembali selepas ini. Nak sembuh lah daripada sakit ni, kanser dengan batu karang dalam buah pinggang. Kadang tu bila sakit tu rasa macam Allah nak mati dah. Kalau main sakit tak tahan sangat, fikir macam-macam. Kita kembali dalam Bersamamu. Selain melalui media sosial, keprihatinan NGO harus dipuji dalam memberi bantuan secara sukarela. Seterusnya, kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu dari Badan Bukan Kerajaan NGO Cancer Survivors Malaysia yang diasaskan oleh Puan Zurani Kamal. Cancer Survivors Malaysia telah pun diasaskan pada tahun 2014 dengan matlamat utamanya untuk membantu pesakit kanser miskin dan juga golongan asnaf. Selain dari itu, mereka juga turut memberikan bantuan seperti membaik pulih rumah asnaf dan juga menyediakan bekalan makanan buat mereka yang memerlukan, terutama dalam tempoh pandemik ini. Jadi bersama kita dalam talian ketika ini, pengasas Cancer Survivors Malaysia, Puan Zuraini Kamal. Apa khabar Puan Zuraini? Khabar baik, Alhamdulillah. Puan Zuraini, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini. Boleh tak dikongsikan secara ringkasnya bagaimana bermula pertubuhan ini? Saya adalah merupakan salah seorang pesakit kanser. So saya melalui kesusahan sewaktu mula didiagnos dan sewaktu menjalani rawatan. Jadi dari sinilah saya mencari-cari kumpulan sokongan sesama kita lah yang sama senasib. Dan kebanyakan pada tahun 2012 waktu saya didiagnos, kumpulan sokongan kebanyakannya ini daripada luar negara. Sangat penting sebenarnya kerana hanya pesakit sebenarnya memahami situasi yang dialami oleh pesakit yang lain. Bagaimana sebenarnya pihak Cancer Survivors Malaysia boleh mendekati keluarga Puan Helnani? Okey, Puan Helnani ni kita jumpalah ya secara tak sengaja lah pada tahun 2019 sebab kita ni bila kita menyantuni pesakit kanser, kita akan sama ada kita mencari mereka atau mereka mencari kita. Jadi Puan Helnani adalah salah satu seorang pesakit kanser yang pada ketika itu memerlukan bantuan daripada tahun 2019 hingga ke hari ini kita masih lagi bertanya khabar dan membantu dari semasa ke semasa. Pada pandangan Puan sendiri, bagaimana Puan melihat Puan Helnani dan juga Encik Rizal ini, kesungguhan mereka dalam mendepani cabaran yang berlaku ketika ini? Okey, Puan Helnani ni saya kenal dia sangat kerana dia walaupun waktu tu dia sakit dan susah, tapi pada masa yang sama dia banyak membantu rakan senasib. Jadi kalau CSM ada apa-apa aktiviti memberi bantuan pun, dia secara sukarela naik motor. Kadang-kadang tu untuk datang bantu sahabat senasib. Dia tak pernah minta bantuan sebenarnya tau. Dia tak pernah mengadu kesusahan. Tapi kita boleh akses lah, kita tengok, kita tahu kesusahan. Lepas tu bila saya pergi ziarah rumah, saya lihat dia tumpang rumah ayah, rumah ada 2 bilik. Jadi saya tahu dia susah. Kebiasaannya orang dalam keadaan kesusahan ataupun kesukaran nak cuba dapatkan bantuan. Tapi Puan Helnani dalam masa yang sama juga ingin membantu orang lain. Daripada mana datang kekuatan ini Puan Helnani? Sebab kita kan dah biasa susah. Kita dah rasa macam mana penderitaan seorang sakit kanser tu. Dari situlah cara nak tolong kawan-kawan. Sebab nak tolong daripada segi duit kupang, kita pun tak mampu. Kita sakat tolong melalui tenaga lah. Puan Helnani dia sentiasa bertanya kalau ada
kerja atau apa yang boleh dia buat sebagai mengisi, orang kata buat part time, menambah pendapatan. Malah saya tengok dia sanggup buat jualan kuih. Lepas tu even anak dia pun walaupun dah remaja baru masih bersekolah pun buat part time kerja mencari menambah pendapatan keluarga. Jadi saya rasa keluarga ni keluarga yang sangat positif. Kalau tak keberatan, apakah jenis bentuk bantuan yang telah pun disampaikan kepada keluarga ini? Cancer Survivor Malaysia kita bagi bantuan kewangan, tak banyak pun tapi macam untuk dia pergi ke hospital. Lepas tu kita bagi bantuan susu untuk dia waktu dia dalam rawatan. Lepas tu kita bagi banyak ialah bantuan makanan kering lah. Dan saya percaya bantuan ini sekadar bantu meringankan beban. Kalau kita orang boleh cover, tolong untuk bagi bantuan makanan, jadi sekurang-kurangnya duit yang diorang ada tu diorang dah boleh guna untuk benda-benda lain lah. Dalam mendepani cabaran dan dugaan pada hari ini, daripada mana datangnya sumber kekuatan untuk terus bangkit dan melawan penyakit ni? Kekuatan tu daripada tengok anak-anak lah, tengok abah. Dia fikirlah kalau jadi apa-apa kita, siapa nak jaga anak-anak? Sebab kita bukan family yang senang kan. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan kepada pihak CSM dan juga penonton-penonton yang telah membantu Puan sekeluarga? Terutama sekali pada Puan Zuraini Kamal lah. Dan CSM Cancer Survivor Malaysia banyak bantu saya dan keluarga daripada segi kewangan, barang makanan, bagi semangat. Setiap kali masuk hospital, Puan Zul akan tanya khabar mai rumah daripada JKM, zakat. Terima kasih banyak-banyak lah membantu keluarga saya. Budi baik Puan Zuraini tu tak dapat nak balas lah. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Zuraini dari Cancer Survivors Malaysia dan semoga Pertubuhan Cancer Survivors Malaysia ini akan dapat terus berbakti dalam kelangsungan hidup buat mereka yang memerlukan. Bersamamu, berehat seketika, kembali selepas ini. Kabarnya Cik Rizal juga mengalami masalah jantung, Cik Rizal ya? Tahun 2012 atau 2013 tau. Dia jadi pelik, betul dia jadi tak sedap, dia jadi tarik. Dia masuk ni lah zon merah. Kembali bersama kami dalam Bersamamu dan seperti biasa, setiap minggu pasti kita akan bersama dengan penaja utama program Bersamamu iaitu Syarikat Faizah Sendirian Berhad. Dan hari ini telah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Puan Jadwa Abu Bakar selaku pengurus kanan Syarikat Faizah Sendirian Berhad. Apa khabar? Assalamualaikum Puan Jadwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Baik, alhamdulillah. Dan Puan Jadwa, dah pun kita saksikan dan dengar kisah Puan Hanani sekeluarga. Kalau ada sesuatu atau sebarang soalan yang nak ditanyakan kepada Puan Hanani dan suami, silakan. Okey, terlebih dahulu saya nak sampaikan salam Puan Faizah yang hari ini tak dapat sama-sama kita. Okey, tapi bagaimanapun saya dah dengar background Puan Hanani dengan Cik Rizal. Sekarang apa khabar Cik Rizal, Puan Hanani dan anak-anak semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah semua sihat. Harapnya Puan Nani dan Cik Rizal dapat tabahlah. Ni ujian Allah kan. Allah akan bagi ujian kepada hamba-Nya yang mampu je. Dan insya-Allah setiap jalan yang susah tu akan ada penghujung yang indah. Kita kena percaya tu. Puan Jadwa, rentetan Ya. daripada kisah Puan Helnani dan Cik Rizal ni, apakah jenis bentuk bantuan yang akan disumbangkan kepada mereka berdua? InsyaAllah kita akan bagi sumbangan alat untuk memudahkan dia belajar. Laptop lah kepada adik Adam sebab dia pun minat dan dia pun memang SPM ni nak ambil grafik untuk dia insyaAllah capai cita-cita dia lah. Selain daripada itu, Syarikat Faizah seperti biasa kita akan bagi barangan keperluan rumah dan juga wang tunai. Baiklah, Puan Jadwa, mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton sepanjang tempoh PKP ini, selain daripada bantuan secara peribadi yang diberikan, apa antara aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan oleh Syarikat Faizah sendiri? Okey, sebenarnya sepanjang PKP ni Syarikat Faizah terima banyak permohonan untuk mendapatkan sumbangan selain daripada NGO-NGO yang memang aktif dan amat bermurah hati untuk memberikan sumbangan kepada orang ramai. Ada juga individu dan juga persatuan-persatuan AJK surau masjid yang datang dan call kita. So memang kita ada squad kami sendiri sebab branch kita pun ada merata. Setiap negeri ada kita punya cawangan. So kita memang ada memberi sumbangan lah kepada sesiapa saja yang memerlukan. InsyaAllah kita akan bagi. Sebab kita tahu memang sekarang ni kita semua melalui jalan yang sukar kan. Kita sama-sama, kalau kita sama-sama bantu, insyaAllah akan ringan.
InsyaAllah sama-sama bantu, kita semua akan ringan. Saya suka apa yang dikongsikan itu. Puan Jaduar, kalau ada sesuatu, kata-kata semangat ataupun apa sahaja yang disampaikan kepada Puan Helnani dan juga Encik Riza sekeluarga. Okey, saya nak ucapkan selamat maju jaya dan juga nasihat kepada Puan Nani dan juga Encik Riza dan kepada diri saya sendiri juga. Sebenarnya kita kena sabar. Yang pertama sekali memang kita kena sabar akan segala ujian dan jangan putus asa. Paling penting jangan putus asa kerana hidup ni sementara. InsyaAllah akhirat nanti yang kekal kan. Kalau ada sesuatu yang nak disampaikan kepada Puan Jaduar, Beras Faiza dan juga kepada sesiapa yang pernah membantu anda sekeluarga. Nak ucap terima kasihlah kat Puan Jaduar dengan Puan Faizah lah. Dan bantu kami sekeluarga Kanser Survivor Malaysia bersamamu. Kira semualah yang membantu keluarga kami selama ni. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan tu. Baiklah, insyaAllah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Jaduar daripada syarikat Faiza kerana sudi berkongsi kata-kata semangat dan juga bantuan kepada keluarga Puan Helnani pada hari ini. Terima Okey, kasih. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Puan Helnani dan juga Encik Riza sekeluarga. Kita harapkan agar Puan Helnani akan diberikan kesembuhan, seterusnya dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Sekian sahaja episod bersamamu pada minggu ini. Buat yang terkesan, kongsi situasi anda bersama sumber yang tepat, pasti akan ada yang menghulurkan bantuan. Terima kasih diucapkan kepada penderma tabung bersamamu. Terus hulurkan bantuan buat mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu minggu ini membantu 7 keluarga dari 4 buah negeri. 3 keluarga dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, keluarga Azril C. Ibrahim, keluarga Abdul Muiz Syafi'i, dan keluarga Atira Azman. 2 keluarga di negeri Selangor Darul Ihsan, keluarga Salmiah Abdul Salam, dan keluarga A. Aziz A. Rashid. Menelusuri ke negeri Pahang, keluarga Hanafi Osman. 1 keluarga di Pulau Pinang, keluarga Afirul Anas Azandri Azizan. 2 keluarga di Kelantan, keluarga Maisarah Safar. Dan keluarga Zura Zulfidah Awang. 3 keluarga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, keluarga Muhammad Kamarul Hakim Muhammad. Keluarga Nur Azman Abdul Razak. Dan keluarga Kasifan Adnan. 1 keluarga di utara negara, keluarga Muhammad Nur Hisham Idris di Kedah Darul Aman. Manakala keluarga Nur Aidah Idris di negeri Johor. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan, hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak 1000. Setiap langkah perjalanan